Soalan penjelmaan ialah soalan 12 markah dalam kertas 2 SPM. Ini ialah soalan yang membawa markah yang sangat besar dalam kertas 2 SPM. Kalau kita tengok soalan ini, untuk soalan 13A, dia kata, nyatakan koordinat imej bagi titik P dah ada ni, di bawah setiap penjelmaan berikut. Yang pertama, dia suruh kita buat RT. Apa itu R, apa itu T? R ialah putaran 90 darjah. T ialah translasi. Okey, bila kita ada RT, kita akan buat yang belakang dulu. Yang belakang ialah T. Lepas buat T, baru kita buat R. Sebelum itu, kita mesti tahu P. P kita, yang ini, dia dah bagi. Apa koordinat P? Soalan A1 Soalan A1. P ialah, ini negatif 1, ini ialah 1. Jadi, negatif 1, 1. Dia akan pergi ke, kita buat translasi T, negatif 2, 1. Negatif 2, 1 maksudnya negatif 2 ke kiri 2 kali. 1, 2. Lepas tu 1 naik ke atas. Dia positif kan? Positif naik ke atas. 1 sini. Berapa tu? Sini ialah negatif 3. Sini ialah 2. Negatif 3, 2. Negatif 3, 2. Okey. Seterusnya, kita buat R. R ialah putaran 90 darjah. Putaran 90 darjah, kita mesti ingat putaran 90 darjah bentuk huruf L. Ikut arah jam. Okey. Pada pusat Q. Maksudnya pusat Q ni kat sini, kita sambungkan. Okey. Kita sambungkan. Kalau kita bayangkan ini adalah sebagai jam, jarum jam. Ini tengah-tengah jam. Kan? Ini adalah jarum jam. Ini macam pukul berapa ni? Ini macam pukul 9 kan? Ini kan ni. Kalau kita bayangkan ini adalah jam. Kan? Ini ialah pukul 9. Jadi kalau ikut arah jam, dia akan naik ke atas lah. Macam yang saya cakap tadi, 90 darjah, dia huruf L. Ini dah lurus ni. Memang dah cantik lurus. Senang lah. 1, 2, 3, 4. So kita kira daripada pusat 1, 2, 3, 4. Kan? Kan dia jadi L tu. Sambung je. Daripada pukul 9 pergi pada pukul 12. Okey. Kita tengok berapa koordinat dia sini. Koordinat dia sini ialah, sini ialah 1, sini ialah 6. Jadi koordinat yang kedua ialah 1, 6. Okey. Asalnya dekat sini, ini daripada soalan P. Lepas tu dipindah sini. Ini pertama kali dipindah. Ini kali kedua dipindah lah. Okey, selesai untuk soalan A1. Seterusnya kita tengok soalan A2. Soalan A2 masih lagi titik P. Titik P ni. So, untuk A2, kita akan start daripada koordinat yang sama, iaitu negatif 1, 1. Okey. So, kita akan buat RR. R kuasa 2 tu maksudnya R 2 kali. R 2 kali maksudnya putaran 2 kali. Okey. So, titik P ni kita sambungkan. Guna pembaris. Saya tak guna pembaris. Okey. Sekarang ni, kita ingat lagi sekali saya cakap, macam tadi kita bayangkan ini ialah jam. Kan? Ini ialah tengah-tengah jam. Ini ialah jarum jam. Ini macam pukul berapa ni? Macam pukul 8 kan? Okey. So, kita kalau ikut jam, maksudnya kita akan bergerak ke atas. Okey. Kita kira daripada sini pergi pusat. Daripada sini pergi pusat. 1, 2, 1. 1, 2, 1. So, daripada sini, 1, 2, 1. Sinilah. Okey. Kita sambungkan. Okey. Kalau kita nak confirm kan, kita guna pembaris. Kita tengok bucu pembaris kita ni, huruf L kan? Ni. Ini kan huruf L ni. Kita letak bucu ni. Bucu ni nampak? Okey. Okey. Bucu ni, kita letak dekat pusat. Okey. Saya tak guna pembaris tadi. Kalau guna pembaris memang nampak tepat lah. Bentuk dia adalah huruf L. Okey. So, kita punya koordinat kita. Yang pertama, ini ialah 4. 4 ialah Y. Y duduk belakang. Depan kita letak kosong. Okey. Seterusnya, kita buat R 2 kali kan? Kalau R 2 kali, okey, saya padam dulu yang tadi tu. Nanti keliru
Okey, kita dah sampai sini. Okey, kali ini saya guna pembaris lah. Okey. Sekarang kita akan pusing ikut arah jam sekali lagi. Pusat masih sama. Kita kira daripada sini 1, 2, 1. So daripada sini kita akan kira 1, 2, 1. Sini. Okey, kalau saya sambungkan. Okey, kita tengok dia jadi L kan. Dia letak dekat pusat ni. Kalau kita tengok, dia memang ngam-ngam bentuk huruf L. Kalau dia cun dekat bucu ni, maksudnya confirm lah tu ialah 90. Okey. Jadi kita tengok koordinat kita yang kedua. Ini berapa ni? Ini 3. Sini ialah, ini pun 3. So 3, 3. Jadi last sekali ialah 3, 3. Okey. Bila kita selesai soalan A, kita akan dapat 4 markah. 1, 2, 3, 4. 4 markah. Untuk soalan B, dia cakap pentagon PQRST. PQRST yang ini, PQRST yang besar ni ialah image bagi pentagon ABCDE. ABCDE. Di bawah gabungan penjelmaan UV. Okey, maksudnya ini ialah image, ini ialah objek. Ini yang last, ini yang first. Okey. Masalah kita ialah bila kita ada dua penjelmaan UV, maksudnya gambar kita kena ada 3. Tapi masalah sekarang gambar kita cuma ada 2 sahaja. Gambar yang ketiga, gambar yang pertama. Tapi kita tak ada gambar yang kedua. Okey. Sebabnya ialah sebelum nak jadi pembesaran, sebelum kita nak buat yang besar ni, dia mesti ada yang tengah-tengah. Ini yang first. Kan? Daripada sini nak terus jadi yang ini tak dapat. So kita kena pusingkan dulu yang ini, baru boleh buat pembesaran. So kalau kita nak pusingkan, tempat yang tepat untuk kita pusingkan ialah dekat sini. AE ni, tengok baik-baik. AE ni, dia akan jadi dekat sini. Okey. ED, yang sengit ni, dia akan jadi sini. Okey. Lepas tu CD. CD ni 2 kotak kan? Ini. Lepas tu BC, 1 kotak. Lepas tu BA yang sengit ni. Okey, boleh nampak yang ni? Okey. Daripada sini akan jadi yang ini, daripada yang ini akan jadi yang ini. Untuk lukis ni, mungkin kalau kita tak biasa buat latihan, mungkin kita pun tak dapat agak tempat dia kat sini. Tapi kalau kita banyak buat latihan tentang putaran, kita akan dapat agak kawasan yang tepat. Lukisan yang tepat ialah yang dekat sinilah. Lukisan yang kedua tu. Ini pertama, kedua, ketiga. Okey. Kalau kita tengok, macam mana yang ini, yang first ni, nak pusing jadi yang ini. Awal-awal tadi kita dah lukis kan, yang AE ni, dia akan jadi yang ini kan. Huruf apa ni? Kalau kita tengok, ini ialah huruf L. So, kalau huruf L, maksudnya 90 lah. Dia pusing daripada sini, kan, dia pusing pergi sini. Daripada pukul 3, kan, kalau kita bayangkan ini ialah sebuah jam, AE ni jarum jam. Daripada pukul 3, dia pusing pergi pukul 6. Kan, ni, L ni. Okey, maksudnya 90 darjah lah. Kalau daripada sini pergi sini, daripada E pergi ke sini, ini ialah ikut jam. Okey, maksudnya kita dah boleh tulis untuk V. Untuk V, saya tulis dulu. Untuk V, yang first, kita akan buat putaran 90 darjah. Kenapa 90 darjah? Sebab huruf L. Putaran 90 darjah ikut jam. Ikut jam. Okey, pada pusat. Pusat kita ialah A. Sebab titik A tu tak bergerak pun, dia kekal kat situ. Okey, berapa koordinat A? Kalau kita nak tulis koordinat dia, sini ialah 7, sini ialah 7 juga. Maksudnya 7, 7. Seterusnya kita tengok untuk yang kedua. Daripada sini, yang daripada kecil ni jadi besar. Kecil jadi besar ataupun besar jadi kecil, mestilah pembesaran. Tapi soalan kita ni kecil jadi besar kan. Kalau kecil jadi besar pun pembesaran juga. So untuk U,
pembesaran. Ingat saya cakap kecil jadi besar pembesaran, besar jadi kecil pun pembesaran juga. Okey. Yang soalan kita ni kecil jadi besar. Okey. So daripada sini nak jadi yang ni pembesaran kita dah tulis. Kita mesti ada pusat. Pusat kita sambung bucu dengan bucu. P sambung dengan A. Okey, saya sambung dulu. Saya padam dulu yang contoh-contoh ni. Okey, P saya sambung dengan A. Okey. Yang T sambung dengan bucu ni. Okey. S, yang S ni sambung dengan ini. Okey. Sebenarnya sambung dua bucu pun dah cukup. Kita tengok dia bersilang dekat ni kan, dekat E ni. Maksudnya pembesaran pada pusat E. Pembesaran pada pusat E. Berapa E kita tu? Yang ini 9. Ini ialah 7. Pada pusat E 9, 7. Dengan faktor skala. Faktor skala kita belum kira lagi. Faktor skala kita ialah, ini kita punya image yang besar ni. Berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4. Okey, K 4. K ialah simbol untuk faktor skala. Faktor skala nak kira panjang image bahagi panjang objek. Panjang image 4. 1, 2, 3, 4. Saya dah tulis dah 4. Kalau objek yang ini berapa ni? 1, 2. 4 bagi 2 saya akan dapat 2. Maksudnya pembesaran pada pusat E97 dengan faktor skala 2. Okey. Seterusnya kita tengok soalan B2. Soalan B2. Okey, sepatutnya saya tak boleh buat 2 ni tadi B2. So B2 soalan yang berbeza. Okey. Dia kata diberi bahawa pentagon PQRST yang besar ni ialah kawasan 160. 160. Okey, hitung luas ABCDE. ABCDE ialah objek. Kita guna dulu formula kita. A sama dengan K kuasa 2B. A ialah luas image, K ialah faktor skala, B ialah luas objek. Lagi sekali, A luas image, K faktor skala. Faktor skala kita dah kira dah. B ialah luas objek. Luas image, yang besar ni image kan? 160, kita letak dekat A. Sama dengan K, 2 kuasa 2. B, tak tahu. B ialah luas objek. Okey. 160 sama dengan 2 kuasa 2, 4B. B sama dengan 160, 4 turun bawah. Okey. 160 per 4. 160 bahagi 4 dapat 40. Okey. B ni siapa? B ialah luas objek. ABCDE ialah kita punya objek. Ni A, B, C, D, E. A, B, C, D, E ni samalah dengan yang ni. Sebab dia sama saiz. Tinggal dia berpusing je. Okey. So, kita tulis dekat sini. Luas A, B, C, D, E sama dengan 40.